Assalamualaikum murid-murid. Pada hari ini kita akan mempelajari satu tajuk dalam bidang adab yang bertajuk Ilmu dituntut, adab dipelihara. Okey, mari kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baiklah, isi kandungan pada hari ini adalah pengertian, kepentingan dan juga dalil nakli bagi tajuk ini. Okey, mari kita tengok satu persatu isi kandungan dalam tajuk ini. Baiklah, yang pertama tadi pengertian. Okey, kita nak tahu pengertian apa ni? Kita nak tengok pengertian fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, murid-murid tahu tak apa ni fardu ain dan fardu kifayah? Kalau yang dah tahu, bagus. Yang tak tahu lagi, mai Ustazah terangkan. Okey, kita tengok dulu pengertian fardu ain. Fardu ain adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Okey, nampak tak Ustazah pun setiap tu? Maksudnya, fardu ain ni adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Setiap umat Islam tu kena ada ilmu fardu ain. Okey. Apa contoh ilmu fardu ain ni? Okey, tengok gambar tu. Gambar dia tengah buat apa tu? Budak tu tengah buat apa? Ilmu fardu ain ni contohnya adalah solat fardu. Okey, fardu ain ni adalah contoh lain adalah perkara-perkara yang terkandung dalam rukun Islam. Okey, rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Jadi ilmu fardu ain ni ada terkandung dalam rukun Islam. Jadi rukun Islam tu ada 5, ada mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan juga menunaikan haji. Jadi 5 perkara ni merupakan fardu ain. Okey, boleh ke murid-murid? Fardu ain ni adalah perkara yang membuatkan kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah fardu ain. Jadi, fardu ain ni memang wajib dikuasai oleh setiap maksudnya setiap orang umat Islam tu wajib kuasai ilmu fardu ain. Okey. Seterusnya fardu kifayah. Okey, fardu kifayah ni apa pula? Fardu ain kita dah tahu. Okey, fardu kifayah ni adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Okey, tadi fardu ain tu setiap umat Islam. Fardu kifayah pula sebahagian umat Islam. Okey, apa maksud dia? Okey, maksud dia kat sini, fardu kifayah ni diwajibkan kepada golongan tertentu sahaja. Okay, tak semua. Okay, contoh dalam satu kampung tu, dalam satu kampung, dalam satu qaryah tu, wajib kena ada solat berjemaah. Kalau tak ada solat berjemaah, satu qaryah tu berdosa. Okay, dalam satu jemaah tu, maksudnya dalam satu masjid, perlu ada qaryah yang solat berjemaah. Kalau tak ada qaryah solat berjemaah, satu kampung tu berdosa. Okey, jadi takkan kita nak tanggung dosa kan? Jadi kita kena menjadi kelompok solat berjemaah tu. Okey, contoh lain dia adalah solat jenazah. Tengok gambar tu solat jenazah. Nampak? Kalau tak ada orang nak solat jenazah, siapa nak solat jenazah? Sebab tu fardu kifayah ni wajib dikuasai sebahagian umat Islam. Okey, bila dah ada umat Islam yang dah solat jenazah, maka satu kelompok ataupun satu kampung dia tu akan terselamat daripada berdosa. Macam tu. Okey, itu maksud dia sebahagian umat Islam. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok kepentingan fardu ain. Okey, kepentingan fardu ain yang pertama, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Okey, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Maksud dekat sini, apabila kita
menunaikan fardu ain tu, kita akan dapat melaksanakan perintah Allah tu. Contoh tadi solat kan. Solat Allah perintahkan kita solat kan. So jadi kita dapat melaksanakan perintah Allah tu dengan sebaik-baiknya. Okey, seterusnya membentuk peribadi yang sempurna. Okey, peribadi yang sempurna ni contohnya apa? Contohnya akhlak yang baik, personality yang baik, muka kita jadi suci. Maksudnya orang suka dekat kita. Orang suka dekat dengan kita. Sebab kita ni ada personality dan akhlak yang baik. Bila kita mengamalkan fardu ain. Jadi kita kena amalkan fardu ain supaya kita membentuk peribadi yang sempurna. Okey, bila kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan tolong kita membentuk peribadi yang sempurna. Allah akan tolong kita bentuk akhlak yang baik. Okey, bila akhlak yang baik, orang akan suka kita, orang akan lebih mudah mesra dengan kita. Okey, seterusnya menegakkan syiar Islam. Okey, jadi apabila kita dah melaksanakan perintah Allah, kita akan dapat menegakkan syiar Islam kita. Maksudnya kita dapat meneguhkan dan menegakkan syiar Islam kita. Okey, iman kita tu kita dapat tegakkan, dapat teguhkan iman kita. Okey, seterusnya hidup bahagia dan sejahtera. Jadi apabila seseorang itu mengamalkan fardu ain, mengamalkan perintah Allah, Allah akan jamin hidup dia bahagia dan sejahtera. Itulah kenapa pentingnya kamu kena amalkan fardu ain ni. Okey. Ingat fardu ain ni setiap umat Islam. Okey, seterusnya. Okey, kepentingan fardu kifayah. Kenapa pentingnya fardu kifayah tu? Okey, kita tengok yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Okey, tadi kita tengok solat berjemaah tadi. Okey, solat berjemaah tadi kita dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat. Jadi bila ada sesuatu yang berlaku ataupun kejadian yang tak diingini berlaku, masyarakat jemaah inilah yang akan bekerjasama membantu untuk menyelesaikan kejadian tadi. So jadi kita akan dapat bekerjasama antara satu sama lain. Okey. Seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Okey, meningkatkan ekonomi negara ni maksudnya contoh fardu kifayah lagi adalah pakar-pakar iaitu ataupun orang yang kita ni wajib, kita ni perlu menguasai ilmu-ilmu lain. Contoh tak semestinya ilmu agama. Ilmu agama memang kita dah kena kuasai. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu perubatan, ilmu pembuatan, ilmu pertanian. Kita kena ada benda-benda macam tu. Itu adalah fardu kifayah. Kalau tak ada ilmu perubatan, siapa nak rawat penyakit? Contoh macam sekarang ni. Okey, contoh macam sekarang ni ada penyakit COVID ni kan. Kalau tak ada siapa yang belajar ilmu perubatan, siapa nak rawat pesakit COVID ni? Macam tu. Jadi yang lagi satu, pertanian. Okey, pertanian ni contoh kalau tak ada orang belajar ilmu pertanian, siapa nak tanam padi? Sekarang kita dah tak makan beras lah kalau tak ada orang tanam padi. Sebab tu kita dapat meningkatkan ekonomi negara dan kita dapat melaksanakan hak-hak kita. Okey. Seterusnya, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Macam saya cakap tadi, contoh lain untuk fardu kifayah ni adalah orang-orang yang pakar dalam bidang tertentu. Contohnya tadi bidang perubatan kan. Jadi dalam bidang perubatan tu bila ada yang pakar, adalah orang nak merawat pesakit tu. Okey, macam tu. Okey, seterusnya umat Islam bertambah maju. Jadi bila ada kemahiran-kemahiran ataupun ilmu-ilmu yang telah dipelajari, ilmu-ilmu baru yang telah dipelajari, umat Islam akan dapat bertambah maju. Okey, macam tu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya dalil naqli untuk adab dituntut ilmu dituntut, adab terpelihara. Okey, semua dengar, ustazah baca, kemudian ikut. Okey. An Anas bin Malik radhiyallahu an.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rawah Ibnu Majah. Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Maka dari sini kita boleh lihat ilmu tu adalah fardu bagi setiap orang Muslim. Maksudnya orang Islam tu wajib menuntut ilmu. Okey? Bila kita menuntut ilmu, kita dapat pengetahuan, kita dapat tahu apa perkara yang terjadi di sekeliling kita. Kita dapat meningkatkan kemahiran kita, kita dapat meningkatkan ekonomi negara, macam tadi. Okey? Okey, itu adalah maksud dalil nakli ni. Jadi kamu wajib menuntut ilmu. Okey, walaupun sekarang musim PDPR ni kamu wajib menuntut ilmu. Walaupun Ustazah bagi video macam ni, kamu wajib membaca apa lagi yang ada dalam tajuk ini. Okey? Okey. Itu sahaja daripada Ustazah untuk hari ini. Sekian, terima kasih.